Kisah legenda jambatan tanpa ruli. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, baru-baru ini saya berkunjung ke Tamparuli. Jadi alang-alang ke Tamparuli, saya pun berkunjung ke jambatan Tamparuli. Jadi rupa-rupanya jambatan Tamparuli ini dia ada kisah legenda yang tersendiri, dan kisahnya saya boleh rasakan dia seram jugalah. Seram sebab dia melibatkan ritual hantu air, ya, kepercayaan penduduk tempatan. So memang best lah saya rasa cerita ni, dan saya ingin kongsikan kepada anda. Mungkin anda sudah tahu ceritanya, tapi saya ingin kongsikan jugalah untuk channel Ali Bosku ini. So sebelum saya ceritakan tentang jambatan Tamparuli ini, so kita lihat video lawatan saya ke jambatan Tamparuli. Jom lihat video ini. Kita sudah sampai di jambatan gantung Tamparuli. Alright. Hai. Hai Gaman. Hai Semandak. Baba. Okey. Duduk dulu. Jom. Nah, ini Tawa bosku. ada dua tempat. Okey. Biar saya memperkenalkan kawasan sini. Okey, selamat datang ke jambatan Tamparuli. Kami dari Persatuan Seni Budaya Toran ataupun dikenali sebagai Pesta. Okey, kami di sini buat secara sukarela saja. Jadi papa kamu buat di sini semuanya percuma, tidak ada bayaran langsung. Okey, hello, selamat datang. Okay guys, alamak, kabur. Okay guys, inilah dia jambatan Tamparuli. Ini jambatan gantungnya lah. Okay, kalau jambatan yang sebenarnya nih, bawah nih. Okay. Jambatan satu laluan saja. Nah, sayang jambatannya sayang bawah nih. Ya. Okay. Itulah dia jambatannya. Okay. Simpan dulu ya, Jambatan gantungnya. tak boleh dah, penin. Boleh. Alang-alang dah. Ni jambatan gantung dia. Memang agak seram lah kalau yang gayat-gayat tu memang anulah ya. Tengok cantik jambatan dia. Okey, ni jambatan Tamparuli yang sebenar. Bawah ni. Ini yang ada sejarah yang tersendiri ni. Ya. Tapi nanti saya akan ceritakan sejarah dia. Okey, sebentar lagi saya akan ceritakan di studio. Hai bosku. Right. So kita tengok dulu jambatan dia. Depan lagi. Tengah-tengah sana sayang. Lepas sana tu sayang. Guys. Okey, ini Sungai Tamparuli. Okey, Sungai Tamparuli. Dan di bawah ni adalah jambatannya.
Ini jambatan Taparuli. Jambatan asal dari zaman British lagi. Okey, zaman British lagi. Oh, ini jambatan gantung lah. Ini jambatan gantung orang kampung yang dibina semula untuk dikukuhkan lah. Okey. Okey, kita gambar dulu. Jalan Sahala. So hanya satu kereta saja boleh lalu di sini. So kena toleransi lah siapa nak lalu dahulu. Okey. Okey, sekarang dia berhenti. So yang dari arah sana pula yang akan lalu. Oh, okey, tengok dia berhenti di sana. So kereta dari sana lagi lalu. Itu namanya toleransi. Kena bertoleransi. Kalau tidak, bertembunglah kau dua-dua di sini. Siapa mau terjun sungai? Okey. Mantap bosku. So guys, itulah dia ya lawatan saya ke jambatan Taparuli. Ia satu-satunya jambatan legenda di negeri Sabah dan ia sering menjadi sebutan sesiapa saja yang datang ke Sabah. Dan sesiapa yang datang ke negeri Sabah melalui Kota Kinabalu memang wajib kena pergi ke jambatan Taparuli dan bergambar di sana. Terutama jambatan gantung itulah memang kata orang legend lah, memang cantik lah. Kira macam tempat wajib lah anda pergi. Okey, jadi apalagi kita mulakan cerita legenda jambatan Taparuli. Kisahnya bermula apabila pihak British ingin membina sebuah jambatan untuk menghubungkan Kota Kinabalu dengan kawasan Ranau. Jadi itulah satu-satunya jalan saja yang memang digunakan untuk menghubungkan kedua tempat ini. So seorang pegawai British telah ditugaskan untuk membina jambatan tersebut. Dan pegawai British itu bernama Robinson. Jadi si Robinson ni bertanggungjawab atas pembinaan jambatan Taparuli ni. So dia pun bina jambatan, okey. Dan apabila dia bina jambatan tersebut tidak kekal. Asyik roboh. Asal bina saja roboh. Asal bina saja roboh. Jadi kata orang banyak bajet yang dikeluarkan oleh pihak British gara-gara hanya membina jambatan itu saja. So Robinson agak risaulah sebab dia yang ditanggungjawabkan benda ni. Jadi dia mesti cari penyelesaian bagaimana untuk menjadikan jambatan itu satu jambatan yang kekal di situ untuk memudahkan perhubungan di antara Kota Kinabalu dan Sandakan. Jadi kebetulan di kampung tersebut ada seorang sumandak. Sumandak ni kalau dalam bahasa Sabah anak gadis. Kalau Indonesia cewek. Okey. Jadi sumandak ni nama dia Solungkoi. Okey, Solungkoi. Dan Solungkoi ni sangat cantik dan dia paling cantik di Taparuli. Jadi sedia maklumlah ya. Orang Sabah ni terutama yang berketurunan Kadazan Dusun memang cantik-cantik sumandak dia. Ini saya akui sebab saya sendiri orang Sabah. Okey. So si Robinson ni jatuh cinta dengan si Solungkoi. Jadi dengan kecantikan si Solungkoi ini pun dia jatuh hati dan menguratlah si Solungkoi. Dan cinta si Robinson ni berbalas. Si Solungkoi ini pun suka dengan si Robinson. Sebab si Robinson ni kata orang pegawai British yang handsome. Biasa Mat Saleh kan. Hidung mancung, mata biru, kulit putih. Memang idaman wanita lah. Tapi dalam masa yang sama ada seorang gaman. Gaman ni lelaki lah. Okey, lelaki yang bernama Intang. Si Intang ni pun minat dengan si Solungkoi, sumandak Sabah ni. Oleh kerana si Solungkoi ni paling cantik kan. So dia menjadi rebutan lah ya. Dia minat dengan si Solungkoi. Dia pun cuba try. Dia pun test untuk mengurat si Solungkoi. Tapi si Solungkoi tidak layan dia ya, tidak layan. Kata si Solungkoi, awak terlalu baik untuk saya. Tak adalah guys, gurau saja, okey. Jadi Solungkoi ni dia tidak layan lah si Intang ni ya. Jadi si Intang ni perasan sendirilah ya, cintanya bertepuk sebelah tangan. Jadi si Intang ni kecewa
kerana cintanya ditolak kerana si Solungkoi lebih memilih ya lelaki yang handsome, si Robinson. Tapi si Intang ni dia bekerja dengan si Robinson, ya bekerja untuk membina jambatan tu. So si Robinson cuba minta cadangan si Intang ni lah. Dia cakap, Intang, dia cakap, kau ada idea ke macam mana supaya jambatan ni supaya tidak roboh ya, dia cakap. Si Intang ni pun saya pun tidak tahu belanga macam mana supaya jambatan ni dibina tidak roboh ya. Sebab banyak kali kita bina roboh. Jadi banyak bajet telah habis gara-gara jambatan Taparuli ni. Jadi nanti pegawai atasan British nanti memarahi saya dan saya bertanggungjawab sekiranya duit habis untuk jambatan ni. So si Robinson tak suruh si Intang ni untuk minta pendapat orang kampung lah, mana tahu ada apa-apa kepercayaan kah. Dan kebetulan masa tu, zaman tu orang Kadazan dusun sana belum ada agama. So mereka masih pagan, belum ada agama. So mereka masih mempercayai kepercayaan alam, ya, kepercayaan dengan semangat alam, ya, semangat sungai, semangat matahari, semangat langit, ya, semangat bulan. Okey, masih belum ada agama lagi. So si Intang pun pergi jumpa Odu. Odu ni seorang wanita tua, kira dia macam bomo lah. Jadi si Intang pun minta pendapat daripada Odu. So si Odu pun menjalankan satu ritual. Ritual dia pergi jumpa hantu air yang disebut sebagai Tondu Wokar, ya, iaitu hantu air. So dia pun serulah Tondu Wokar, hantu air tu, dan bertanyakan, buat ritual yang dia bagi tahu pihak British ingin bina jambatan ni. Kalau boleh janganlah robohkan jambatan ni, kata si Odu itulah. Tapi hantu air tu marah, ya, Tombi Wokar tu marah. Dia cakap tidak mau, ya, tidak mau. Saya tidak luluskan pembinaan jambatan ini. Begitulah hantu air tu. So apabila mereka bina jambatan tu lagi, tetap roboh juga. Jadi si Robinson minta lagi pendapat si Intang lagi. Jadi si Intang jumpa lagi si Odu ni. Dia cakap, macam mana ni, masih roboh lagi. Bilang si Odu, mungkin ritual yang salah kali. Jadi dia mau sekali lagi berkomunikasi dengan Tondu Wokar ataupun hantu air. So Odu ni sekali lagi pergi jumpa dengan hantu air. Dia tanya, apa kemahuanmu? Apa yang kau mau supaya pihak British dapat bina jambatan ini? Sebab jambatan ini penting untuk pengangkutan barang-barang, ya, pengangkutan awam, barang niaga untuk di Kota Kinabalu ke Sandakan. Jadi apa yang kau mau? Jadi hantu air tu pun cakap, okey, saya mau satu korban nyawa. Korban nyawa, bilang si Odu. Korban nyawa, siapa yang kau mau? Aku mau kamu kena korbankan satu nyawa, Sumandak yang paling cantik di Taparuli. So itulah syarat yang diberi oleh si Tombi Wokar. Okey, hantu air tu, dia mau nyawa Sumandak, ya, diberikan kepada dia, barulah dia tidak robohkan jambatan tu. Itu kepercayaan mereka lah. Jadi si Odu ni pun dia pun beritahulah si Intang tentang apa yang dimaukan oleh Tombu Wokar. Jadi si Intang ni dia cakap, inilah peluangku, dia cakap, untuk balas dendam dengan si Solungkoi kerana dia tolak cintaku. Dia cakap aku terlalu baik. Inilah peluang aku untuk balas dendam, biar dia mati, dia cakap. Jadi dia bagi tahu si Robinson, dia cakap, jambatan ni boleh kuku, tapi dengan syarat, kata hantu air tu, Tombi Wokar tu, mesti korbankan nyawa satu orang perempuan paling cantik di Taparuli ni, dan tidak lain tidak bukan Solungkoi lah yang paling sesuai. Jadi si Robinson serba salah, ya. Dia cakap, macam mana ni, dia cakap, aku nak pilih, aku nak korban Solungkoi kah, Sumandaku ni kah, ataupun aku pilih kerjayaku. Kalau dia tidak korbankan si Solungkoi, jambatan ini akan roboh terus dan mungkin dia akan jadi hukum oleh pihak atasan British, ya.
Sebab banyak sudah duit dikorbankan untuk jambatan tu, banyak duit sudah ya tergadai. Jadi punya fikir, akhirnya si Robinson setuju untuk mengorbankan si Solongkoi. Si Solongkoi tidak tahu. Jadi Robinson dengan berat hatinya dia telah merancang dengan si Intang ya untuk menjadikan Solongkoi ini kurban. Jadi mereka bagi minum si Solongkoi tapai. Tapai ini kira macam arak lah ya, arak. Air tapai ini kalau minum banyak dia jadi arak. Dan mabuklah si Solongkoi, mabuk dan pingsan. Jadi si Robinson pun dengan si Intang ikat dan jalankan ritual yang dibuat oleh si Odo-Odo untuk mengkorbankan si Solongkoi ini. Jadi bila si Solongkoi sedar, dia cakap, kenapa tangan aku diikat nih? Kenapa kaki aku diikat nih? Dan orang ramai, ya, termasuk Odo-Odo itulah dia menjalankan ritual untuk membunuh si Solongkoi. Solongkoi masih lagi sebelum aku dibunuh, dia cakap, ya, dia kecewa lah sebab si Robinson sanggup menjadikan dia korban, ya, untuk jembatan tu. Sanggup dia mengkorbankan cintanya, ya, sayangnya, ya, untuk jembatan tu. Si Robinson serba salah, tapi mau tidak mau dia terpaksa korbankan juga si Solongkoi. Dan Solongkoi sempat bersumpah, dia cakap jembatan ni akan roboh juga selama-lamanya selagi darah si Robinson tidak mengalir di sungai ini. Itu sumpah si Solongkoi. Dan akhirnya si Solongkoi dikorbankan dan ditanam di tiang pertama di jambatan Tamparuli. Di tiang yang pertama. So dibinalah jambatan, tapi seperti sumpahan si Solongkoi, ya, jembatan itu tetap juga roboh. Dan si Odo-Odo cakap sumpah tersebut kena ditunaikan. Si Robinson kena juga mati. Jadi oleh kerana si Robinson menyesal dan rasa bersalah, akhirnya si Robinson pun bunuh diri di sungai Tamparuli tersebut. Dan sebelum dia bunuh diri, dia sempat mengukir nama si Solongkoi di satu plate besi. Dan baru dia bunuh diri, dan akhirnya si Robinson pun mati di sungai tersebut. Dan selepas si Robinson mati, barulah jembatan yang dibina tu kukuh sehingga hari ini. So guys, itulah dia kisah legenda jambatan Tamparuli. So itulah dia kisah legenda jambatan Tamparuli, ya. Jadi itu saya tidak tahulah sama ada cerita ni betul ataupun tidak. Sebab kalau kisah legenda ni kemungkinan betul, kemungkinan tidak, wallahu alam lah, ya. Tapi ia satu kisah yang menarik, ya, kisah yang menarik yang kata orang ada juga lah cerita jambatan tu, walaupun betul atau tidak kurang pastilah, ya. Tapi ia satu cerita yang menarik, cerita rakyat yang kata orang menarik untuk didengar. Jadi setakat itu sahaja kisah seram saya kali ini. Ya, kalau anda berpeluang ke negeri Sabah, jangan lupa pergi jambatan Tamparuli. Okey. Jadi itu saja. Jangan lupa subscribe dan tekan butang lonceng untuk update video-video yang terbaru. Ali Bosku. Assalamualaikum.